Three, two, one. Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk jelaskan aplikasi produk setiap perkara dinilai berdasarkan niat dalam kehidupan seseorang. Alright. Nama ahli kumpulan kami, saya Syed Muhammad Daniel bin Syed Sultan, Muhammad Luqman Hakim bin Roslan, Muhammad Haikal bin Muhammad Nur, dan akhir sekali Muhammad Aidil Haziq bin Syahrudin. Saya akan membentangkan tentang pencerahan operasi produk, kebaikan dan keburukan produk. Kebaikan yang terdapat terhadap produk kami ialah, yang pertama, produk ini dapat men-scan niat kita. Produk yang kami cerita ni, dia boleh scan niat kita lah, sama ada niat buruk atau baik. Alright. Yang kedua, produk ini juga dapat meyakinkan niat kita sama ada niat buruk atau baik. So manusia tak payah nak stres-stres apa semua. Kira insya-Allah produk ni boleh membantu untuk meyakinkan niat lah, sama ada baik atau buruk. Yang ketiga, produk ini juga boleh menghilangkan kekeliruan manusia. Macam manusia keliru sama ada niat dia ni baik atau buruk kan. So insya-Allah produk ni boleh membantu lah kalau scan tu kan. Keburukan terhadap produk kami ini. Produk ini perlu penyelenggaraan sebab mungkin lah supaya dia tak mudah rosak. Alright. Yang kedua, produk ini juga ada sensitivity-nya. Sebab dia macam bahan muda, macam orang kata, macam rosak lah. Kalau dia tak boleh kena air, dia tak boleh duduk bawah panas sangat. Alright. Yang ketiga, produk ini juga mudah rosak kalau tersalah guna lah. Macam guna-guna lepas tu duduk buang-buang, bagi jatuh apa semua. Macam tu lah. Okey, saya Muhammad Haikal bin Muhammad Nur. Saya ingin menerangkan tentang maksud kaedah. Kaedah penggunaan IHS Pro ini adalah untuk mengesan atau mengimbas tujuan dan niat seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, seterusnya seseorang individu yang ingin ke sesuatu tempat umum seperti masjid, surau, perpustakaan dan lain-lain perlulah mengimbas diri dahulu untuk mengesahkan niat mereka ke tempat-tempat berikut. Saya akan menerangkan tentang fungsi produk yang telah kami reka. Produk yang telah kami reka bernama IHS Pro. Produk ni mempunyai 4 fungsi utama, iaitu kamera, screen, on off button dan charging port. Antara fungsi produk ia mempunyai 4 bahagian utama yang terdiri daripada kamera, skrin, tempat pengecasan dan butang tutup dan buka. Okey, yang pertama kamera. Kamera ni diperbuat untuk mengimbas individu bagi mengenal pasti niat mereka sama ada baik ataupun jahat. Yang kedua, skrin. Skrin ni memaparkan hasil imbasan sama ada niat dia tu, individu tersebut, baik atau jahat. Kalau niat dia baik, di skrin tu akan terpapar satu emoji yang senyum dan tulis dekat situ good intention. Manakala kalau niat dia jahat, akan terpapar dekat skrin emoji yang marah yang bertulis itu maliciously. Okey, yang ketiga, tempat pengecasan. Tempat pengecasan ni untuk mengisi tenaga lah. Untuk mengisi tenaga, dia memerlukan 2 jam untuk dicas sepenuhnya. Yang keempat, butang tutup dan buka. Butang ni untuk menghidupkan atau mematikan produk. Seterusnya saya akan sambung tentang maklumat produk ni lah. Produk ni tidak memerlukan sambungan elektrik untuk berfungsi. So dia mudah dibawa ke mana-mana saja sebab dia tak perlukan elektrik lah untuk hidup. Kita perlu cas je. Dalam perlu cas, lepas tu perlu cas berpenuh bateri, lepas tu boleh guna. Kita boleh bawa ke mana-mana sajalah. Yang kedua, mengambil masa 2 jam untuk dicas. Okey. Dia perlukan sekurang-kurangnya 2 jam saja untuk dicas, sangat singkat waktu tu. Tapi bateri dia sangat bertahan lah. Boleh guna dalam 1 hari, lebih kurang macam tu. Yang ketiga, mempunyai kapasiti bateri yang besar. Macam yang saya cakap tadi, dia dapat bertahan selama 1 hari. Yang keempat, mengambil masa 1 minit untuk menganalisis data. Walaupun dia agak lama sikit untuk menganalisis data waktu dia scan
niat seseorang tu, tapi dia punya hasil ni terbukti, berkesan dan berfungsi dengan baik lah. Dia mula scan daripada ni hati kita ke atas kepala. Dia scan dalam 2-3 kali imbas macam tu dalam masa 1 minit lah. Yang kelima, mempunyai paparan skrin yang luas. Kat bahagian hitam tu kita dapat tengok skrin dia dekat dalam tu. Kat situ dia akan memaparkan yang dekat slide yang saya tunjuk ni, 2 emoji tu. Di situ, di skrin tu dia akan terpaparkan 2 emoji tu. Yang keenam, reka bentuk moden dan canggih. Reka bentuk dia pun tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dia boleh dibawa ke mana-mana saja. Dan reka bentuk dia sesuai untuk teknologi zaman kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan terangkan pula tentang kepentingan dan tempat untuk digunakan. Untuk memastikan niat seseorang individu itu bila datang ke tempat-tempat tertentu sama ada niatnya baik ataupun buruk. Yang kedua, untuk memudahkan individu itu memperbetulkan niatnya yang salah apabila hadir di tempat tertentu. Yang ketiga, supaya pihak berkuasa iaitu polis dapat dibantu jika mengetahui niat buruk seseorang itu dengan adanya alat pengimbas niat. Yang keempat, alat pengimbas niat ciptaan kami ini digunakan di pintu masuk, bangunan beribadah, beli belah dan lain-lain. Sekian daripada saya. Nama saya Muhammad Aidil Haziq bin Syahrudin. Nombor matrik saya adalah 18 DKM 21F1022. Rumusan. Konsep FES semasa pada sisi umumnya adalah bertujuan untuk menyelesaikan hukum Islam dalam domain mutaghayyirat, iaitu komponen furu yang boleh berubah dengan persekitaran dan uruf sesebuah masyarakat Islam. Sedia dimaklumkan bahawa elemen-elemen penting seperti masa, zaman, perubahan teknologi, persekitaran, iklim, sosial, budaya, pemikiran dan cita rasa sesebuah masyarakat menjadi faktor pemboleh ubah hukum FES. Zaman dan persekitaran berbeza memberikan implikasi berbeza terhadap hukum. Perubahan hukum berdasarkan faktor pemboleh ubah inilah yang dirumuskan dalam gagasan FES semasa. Dari pembincangan di atas dapat dirumuskan bahawa aplikasi FES semasa dalam kehidupan umat Islam membolehkan mereka sentiasa mengadaptasi syariat Islam dalam dunia kontemporari yang penuh mencabar ini. FES semasa adalah sebuah gagasan fleksibel syariat Islam yang mengoperasikan ijtihad berdasarkan realiti persekitaran dan keperluan masyarakat setempat, yang membuktikan bahawa syariat Islam berupaya menjawab segala isu dan permasalahan umat pada setiap zaman dan tempat, sekaligus memberi isyarat bahawa syariat Islam itu selesai untuk diamalkan sepanjang zaman. Sekian, terima kasih.